Okey, cikgu nak tunjukkan macam mana nak selesaikan satu soalan di sini. Muka surat 155. Okey, baca soalannya dululah. Kita kena faham dia punya fahamkan dia punya masalah soalan dia. Dibagi AE sama dengan 2AC. So maknanya ini sama panjang Ini sama panjang. Kemudian 2BD sama dengan DC. So maksudnya kalau kita tengok dari segi pembahagian dia, yang sini satu bahagian, ini dua bahagian lah. Maknanya ada 3 bahagian Okey, AE sama dengan 2X dan AB ialah 6Y. Okey, soalan yang pertama, ungkapkan BE. So BE sama dengan BE dapatkan BE. Yang kita ada BAB. So kita boleh dapat BA tambah AE. So BA yang diberi oleh dalam soalan ni AB. Tengok arah dia daripada A ke B, AB. Yang ni BA. Jadi maknanya kita kena terbalikkan letak negatif. Yang ni tambah 2X. So dapat jawapan dia macam ni. Boleh faham? Kemudian yang kedua, AD. AD maknanya daripada A pergi ke D. Akhirnya ke D daripada A pergi ke D. Okey, so kita boleh buat A B tambah BD. Boleh juga kalau kita ambil A C tambah CD. Boleh juga Jadi kita nak pilih yang mana ni, kita kena tengok dalam soalan. Sebenarnya boleh mana-mana tapi dalam soalan tadi dia bagi dia ada maklumat 2BD sama dengan DC. Arahnya arah ke sini Jadi lebih baik kita ambil yang inilah Jadi cikgu pun akan ambil yang ini. Yang ni kita padam. Okey, jadi AD ialah AB tambah BD. Yang ini AD ialah negatif AB 6Y tambah BD. Okey, BD dia adalah satu bahagian daripada 3 bahagian BC. Nampak tak? Jadi dia adalah 1/3 daripada BC. Dan BC ni kita boleh cari. BC ialah BA tambah AC. Maknanya kita terbitkan pula yang ni. Walaupun dia tak ada dalam soalan maklumat ni, tapi kita boleh cari 6Y tambah 1/3 BA negatif 6Y. AC ialah 4X. Kenapa 4X? Sebab dia kata 2X. Ini sama panjang kan? So 2X dengan 2X. Ini pun 2X juga. So jumlahnya 4X. Sini kamu tambahkan 6Y tolak 2Y darab ni tambah 4/3 X. Maknanya kita dapat jawapannya 4Y tambah 4/3 X. Okey. Boleh? Okay, seterusnya kita tengok yang di sini. Atau conteng semula, tengok balik semula. Okey, ini adalah soalan vektor melibatkan vektor IJ. Okey, keyword dia tengok soalan sini diberi GHI tambah 3J dan KL ialah 2P tambah 1I tambah 6J. Cari nilai P jika selari. Okey, GH selari dengan KL. Jadi kalau dia selari, kita boleh kata macam ni. GH sama dengan 1 pemala KL. 1 pemala vektor ni lambda. Cikgu guna lambda. Kalau kita tak nak guna lambda, kita nak guna simbol lain, boleh juga. Okey, kita tak nak guna lambda, kita nak guna simbol M. Contohnya M KL. Tak ada hal boleh je. Tapi syaratnya kena cari M dulu.
Ataupun kalau lambda, cari lambda dulu. Nak guna simbol lain pun tak ada masalah. Okey. Lepas tu gantikan nilai dia. So I tambah 3J sama dengan M. KL ialah 2P tambah 1 I tambah tolak 6J. Ini darab Okey, so dia dapat M. Cikgu kumpulkan macam ni je. Tolak 6MJ. I tambah 3J. Okey. Lepas tu apa yang kita buat? Kita banding. Okay? Kita bandingkan vektor by vektor. Bandingkan vektor-vektor. Sekarang cikgu nak banding. Oleh kerana cikgu kata tadi cari nilai M dulu. Ataupun cari pemala yang kita guna tu dulu. Maknanya kalau kita tengok lebih senang kita bandingkan vektor J. Jadi vektor J belah sini 3J, yang belah sini dapat negatif MJ. So J dengan J kita cancel. Dapatlah M sama dengan negatif 1/2. M sama dengan negatif 1/2. Okey. Lepas tu bila kita dah dapat M, kita gantikan pada vektor I pula. Vektor I. Jadi vektor I yang sebelah kiri ialah I, yang sebelah kanan ialah M 2P tambah 1 I. So I dengan I kita cancel, ni tinggal 1. M adalah nilai yang kita dapat tadi, 2P tambah 1. Darab silang ataupun cara lain dah tak kisah 2P tolak 1, dan akhirnya dapatlah jawapan negatif 3/2. Boleh faham tengok dapat jawapannya P sama dengan negatif 3/2. Okey, cikgu ulang balik semula. Oleh kerana dia selari, maka dia jadi macam ni. GH sama dengan MKL. M ni boleh apa-apa simbol. Nak pakai lambda, nak pakai M, nak pakai Y, nak pakai apa-apalah. Melainkan jangan guna I, jangan guna J, jangan guna P, jangan guna yang apa-apa simbol yang ada dalam soalan. Yang tu tak boleh lah Okey, lepas tu kita bandingkan vektor dengan vektor. Okey, vektor dengan vektor ni ikut soalan. Kadang-kadang kita bandingkan I, kadang-kadang kita bandingkan J. Okey, bagi soalan ni kita nak dapatkan pemala M tadi tu, kita bandingkan vektor J. So dapatlah M sama dengan negatif 1/2. Lepas tu kita ganti nilai pula dalam vektor I, dan akhirnya dapatlah dia punya jawapan. Okey, ini adalah cara yang pertama. Okey, bagi soalan ni ada cara yang lebih mudah. So cikgu nak tunjuk cara yang lebih mudah. Kita menggunakan konsep kecerunan. Jadi next time awak kalau soalan yang selari macam ni, awak boleh guna konsep kecerunan. Okey, kalau dua garis selari, GH selari dengan KL, maksudnya kecerunan GH sama dengan kecerunan KL. Okey, apa maksud kecerunan? Kecerunan ialah nisbah kecerunan dia adalah nisbah Y bahagi X. Ataupun dalam vektor dia adalah vektor J bahagi vektor I. Ini kita kena ingatlah keyword dia. Kecerunan ialah nisbah Y bahagi nisbah perubahan Y bahagi perubahan X. Dia adalah vektor J bahagi vektor I. Jadi untuk GH tadi, J dia 3, I dia 1. Letak terus nilai dia per yang di sini negatif 6, ini 2P tambah 1. Okey, lepas tu kita darab silang. So dia dapat 3
2P tambah 1 sama dengan negatif 6. 6P tambah 3 sama dengan negatif 6. So, pindah sana, 6P sama dengan negatif 9, P negatif 3/2. Sama dengan jawapan tadilah. Tengok, kita dah shortcut banyak. So, dapatlah jawapan P sama dengan negatif 2. Jadi, dalam hal ni, step mana yang awak nak buat ataupun kaedah mana awak nak buat, terpulang kepada awak sendirilah. Nak buat kaedah tadi boleh, kaedah kecerunan pun boleh. Okey, boleh faham? Okey, untuk soalan yang seterusnya, untuk soalan yang ini, rajah menunjukkan vektor OP dan QO. Bukan OQ, QO. Dan dia soalannya, dia nak cari vektor QO tu. Okey, di sini awak kena ingat balik dia punya takrif asal sekali, macam mana nak tulis koordinat, macam mana nak tulis vektor. Okey. Jadi kalau koordinat Q adalah 42, ini maksudnya vektor OQ. Dia sama dengan 42. Tu dia punya, kena ingat cara dia. Yang ini cara tulis koordinat, ini cara tulis vektor. Jadi kalau kita nak vektor QO, mesti terbalikkan. So, dia dapat negatif 4, negatif 2. Boleh Okey, untuk yang kedua, dia nak vektor unit. Okey, vektor unit maksudnya vektor yang panjangnya seunit pada arah QP. Okey, jadi sini QP kita. Kita cari berapa panjang QP. Cari berapa panjang QP. Okey, katalah panjang QP ni 5. Katalah, ini contohlah ya. Jadi kalau vektor pada arah ni, dia arah sini. Tapi panjangnya seunit. Jadi kita katalah kita bagi dengan 5. Macam mana kita nak express vektor yang panjang seunit ni? Dia adalah 1/5 daripada vektor QP. Tu caranya lah kan. Okey, jadi konsep ni kita nak guna. Konsep ni kita nak guna. Jadi maknanya yang pertama sekali, langkah yang pertama, kita cari panjang, kita cari vektor QP dulu. Cari vektor QP dulu. Okey. Kemudian langkah yang kedua, cari panjang QP ataupun magnitude QP. Lepas tu kita perkan. Maknanya kita guna dia punya takrifnya, vektor QP ataupun satu panjang dia ni darab dengan vektor QP. Macam tu Ini darab dengan vektor QP. Macam tu. Okey. Jadi ini yang kita nak, step yang kita nak kena buat lah. Cari vektor QP dulu. Vektor QP sama dengan QO tambah OP. QO negatif 4, negatif 2. OP ialah negatif 8, 6. Dia sama dengan ni. Sama dengan ni. So, dapat negatif 12, 4. Seterusnya kita cari panjang QP. So, pakai Pythagoras theorem sebenarnya ni. So, dapat 144 tambah 16. Dia jadi punca kuasa 160. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan dia? Tadi dia adalah 1. Ini jawapan dia. Sorry, kat sini jawapan dia. Okay, jawapan dia 1/160 daripada vektor dia. Jadi vektor dia tulis macam ni. So, lebih baik kita darabkan ke dalam. So, dapatlah dia punya jawapan vektor unit.
Okey, soalan ni dia minta kita jawab dalam bentuk laju, ya. Tapi kalau kita buat dalam bentuk IJ pun sama juga. Dalam bentuk IJ pun sama juga. Maknanya first step cari vektor. Jadi kalau cari vektor QP dalam bentuk IJ, dia dapat negatif 12I tambah 4J. Lepas tu kita cari dia punya magnitude sama macam ni. Dan lepas tu kita bahagikan lah. So jawapan dia jadi macam ni, 1/160 daripada vektor, ya, ni kalau dalam bentuk IJ. So dapat negatif 12 160I tambah 4 berpunca 160J. So boleh, ini kalau dalam bentuk IJ. Okey, boleh faham ya?